Dong, malam itu Nabi mai jumpa dia, Nabi tanya dia, pasal apa kamu tak berdiri ketika orang semua berdiri menghormati aku? Nabi tanya dia. Dia terkejut. Dia jaga-jaga, dia tak boleh berjalan. Ketika dia tak boleh berjalan, dia kata, Tuhan, kau sembuhkan aku. Kalau aku sembuh, mulai hari ini aku dengar sahaja maulid. Bukan mahalul qiyam. Kita mahalul qiyam selalu hujung. Dia kata, aku dengar maulid daripada awal, aku akan berdiri, tak akan duduk sampai habis maulid. Bila dia doa begitu, Allah kabulkan doa dia. Dia berdiri. Jadi disebabkan itu dalam majlis satu tu, orang tengok dia berdiri daripada awal sampai ke hujung. Orang tanya dia, cerita ni lah keluar ketika dia ditanya. Orang tanya, pasal apa tuan daripada awal berdiri, dengar maulid, tak mau duduk-duduk? Dia kata, inilah kisahnya. Dulu aku duduk ketika maulid, mahalul qiyam, aku tak mau bangun. Akhir Allah bagi kaki, aku tak boleh. Aku berazam kalau Allah sembuhkan aku akan berdiri daripada awal maulid. Sebab apa jadi macam tu? Sebab Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Dia bukan kawan kita. Dia bukan Rasul sebarangan. Dia bukan Nabi sebarangan. Mana ada nama Nabi lain di tiang-tiang syurga? Hanya nama Mimha Mimdal Muhammad sallallahu. Hanya nama tu saja ada. Tak sebut nama itu dalam syahadah, satu orang tak dikira sebagai orang Islam. Kalau sebut La ilaha illallah, tak sambung Muhammadun Rasulullah, tak cukup syarat. Syarat satu orang nak jadi Islam, kalimah Mimha Mimdal kena keluar daripada mulut dia. Satu. Dua, tak akan sah semayang satu orang kalau tak sebut nama Mimha Mimdal dalam semayang dia tahiyat akhir. Semayang kita akhirat ni tak laku kalau tak sebut nama Mimha Mimdal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semayang jenazah, nak hantar jenazah, takbir yang kedua mesti baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak baca selawat Nabi, tak boleh nak hantar jenazah. Itu kalimah Mimha Mimdal ni kena lancap di mulut kita. Kena lancap di mulut kita. Suatu hari ditanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ditanya kepada mereka, wahai para sahabat, bagaimanakah mak bapak kalian mengajar kalian tentang Nabi Muhammad? Boleh saya ulang sekali lagi? Boleh saya ulang ayat tu sekali lagi? Boleh? Wahai para sahabat, bagaimana mak bapak kalian cerita tentang Nabi Muhammad kepada kalian? Dengar tadi Imam Muda Ashraf bagi tahu kan? Clear kat kita. Sahabat siapa dia? Sahabat, orang yang hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tengok Nabi. Jadi anak-anak kecil di zaman Nabi itu, ketika mereka besar, mereka ditanya, macam mana mak bapak mereka menceritakan Nabi kepada mereka? Mereka ni tengok Nabi. Balik rumah, mak bapak mereka cerita tentang Nabi lagi. Esok budak-budak ni bermain. Saat lagi mereka balik rumah, mak bapak mereka akan tahu, kata mereka ni pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat makin pelan tu. Makin pelan tu. Anak-anak ni kalau dia main, sekali dia balik, dia main dekat rumah, mak bapak dia akan tahu, kata dia jumpa Nabi Muhammad. Pasal apa? Sebab dekat kepala mereka akan berwangi tapak tangan Nabi pegang kepala mereka. Sebab tu dalam qasidah kita baca, wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa atruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah. Telapak tangan baginda seharum mawar Allah Allah. Apabila disentuh harumnya kekal Allah Allah. Subhanallah. Anak-anak ni kepala mereka disentuh oleh Nabi. Ada seorang sahabat, dia punya badan wangi daripada kecil sampai dia besar. Sebab apa? Nabi biasa peluk dia. Maknanya anak-anak ni jumpa Nabi tak? Jumpa Nabi. Tengok Nabi tak? Tengok Nabi. Duduk dengan Nabi tak?
Duduk dengan Nabi. Semayang dengan Nabi tak? Semayang dengan Nabi. Baik, kita dengar jawapan mak bapak mereka mengajak mereka tentang Nabi macam mana. Kata ibu bapa para sahabat. Sahabat kata, mak bapak kami mengajar kami tentang Nabi Muhammad sama macam mengajar kami membaca Al-Quran. Wajib, penting, sungguh-sungguh. Kalau kita baca Quran, kita ambil perumpamaan. Kita baca Quran, ada apa? Dengung kena jaga, tajwid kena jaga, panjang pendek kena jaga. Bila nak semayang akan sentiasa baca, dalam rumah sentiasa baca. Begitulah yang diajar oleh mak bapak para sahabat kepada sahabat yang tengok Nabi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, apa pandangan semua orang hari ini? Kita tak ada tengok Nabi. Sepatutnya kita lebih lagi mengajak keluarga kita dan diri kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dia bakar semangat kita untuk kehidupan. Sebaik-baik manusia Nabi, tak akan ada orang lebih baik daripada Nabi. Adakah semulia-mulia tugas selain daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Ada tak selain sebaik-baik pemberi tugas? Nabi dapat tugas direct daripada Allah. Kita dapat tugas daripada bos kita. Kita dapat arahan untuk vaksin dan sebagainya daripada Perdana Menteri, Menteri Kesihatan. Kita dapat arahan untuk buat ni, kita dapat daripada ibu bapa kita. Nabi Nabi dapat arahan langsung daripada Allah Ta'ala. Ada tak sebaik-baik tugas daripada Nabi? Tak ada. Sebaik-baik tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menyeru pada pusingan pertama ini, bahagian pertama sikit. Jom, tak akan ada yang lain boleh menyelamatkan kehidupan kita melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu kewajipan. Kedua, apa ganjaran yang dapat bagi orang yang mencintai Nabi? Nombor satu, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Siapa dia Anas bin Malik? Anas bin Malik ni dia adalah sahabat Nabi yang duduk rumah Nabi. Mak dia bawa dia 10 tahun. Anas sini, duduk rumah Nabi. Pasal apa? Mak dia main kat Nabi. Ketika Nabi sampai di Madinah, orang lain semua bagi, ya Rasulullah, mai rumah kami, duduk sini. Ya Rasulullah, mai ambil ni hadiah makanan daripada kami. Ya Rasulullah, mai ambil ni ada. Ya Rasulullah, kami bagi hadiah yang ni. Ya. Mak dia Sayyidina Anas bin Malik tak ada apa-apa, orang susah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ambillah anak saya khidmat dengan Rasulullah, bagi dekat Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik ni daripada kecil duduk rumah Nabi sampai besar. Ayah dia main suatu hari, Anas, jom balik rumah. Sayyidina Anas kata, tak mau, saya suka duduk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa kata Sayyidina Anas. Dia membesar rumah Nabi, maknanya dia duduk dengan Nabi bergelumang 24 jam. Apa kata Sayyidina Anas? Perkara yang menggembirakan hati kami ialah bila kami dengar Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahab. Satu orang akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kami dengar macam tu, kata Sayyidina Anas, aku terus kata, aku cinta Rasulullah, aku cinta Sayyidina Abu Bakar, aku cinta Sayyidina Umar. Sambungan syair dia, walaupun aku tahu amalan aku tak sehebat mereka. La haula wa la quwata illa billah. Sayyidina Anas amalannya sikit lah. Sayyidina Anas amalannya luar biasa. Dia pegang kasut Nabi, dia menjadi tongkat ketika Nabi berdiri. Kalau Nabi nak letak tangan, Nabi letak atas bau dia. Dia semayang dengan Nabi, dia tengok Nabi semayang, dia makan dengan Nabi. Besar ibadah dia, lama semayang dia. Tapi dia tetap kata apa? Aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Sayyidina Umar, walaupun amalan aku tak sama seperti mereka. Sebab aku nak rebut yang hujung tadi. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cinta. Saya nak mengajak semua hari ini, jom sayang Rasulullah. Kerana kita akan duduk dengan baginda. Nabi pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain suatu hari Nabi pegang. Ni kita ada masa lagi kah? Siapa jaga time kita? Tak ada timekeeper. Boleh lagi? Berapa minit lagi? 1 minit.
Nabi SAW pegang tangan siapa tadi? Pegang tangan siapa tadi? Ayo, tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nabi pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nabi kata apa? Nabi pegang ketika yang meriwayatkan hadis ini ialah Sayyidina Ali. Dari dalam kitab hadis apa ni? Kitab hadis Imam Ahmad, kitab hadis Imam At-Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, "Hada hadis hasanun sahih." Ini hadis sahih. Dia pegang, dia kata Nabi pegang, baginda Nabi tangan yang mulia itu memegang dua orang cucu Nabi yang masyhur. Nabi kata apa sambil Nabi pegang? Sayyidina Ali ada, Sayyidatuna Fatimah ada. Nabi pegang tangan mereka dua. Nabi kata apa kat semua orang? Sesiapa yang mencintai aku, mencintai kedua-dua yang ini cucu saya, mencintai ayah mereka Sayyidina Ali, mencintai Sayyidatuna Fatimah isterinya Sayyidina Ali anak saya, Nabi kata mereka semua akan duduk dengan saya dalam syurga. Sebab itu bahagian mencintai Nabi ni saya nak clear sikit satu perkara. Minta izin kepada Datuk dan juga semua ya, minta izin. Berhati-hati dengan ucapan mereka yang mengatakan kami ingin membawa kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sebab apa? Sebab semua ajaran sesat yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan senarai kat saya, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Qadiani, Syiah dan semuanya, dalil asas mereka adalah Al-Quran dan juga hadis. Wahai saudara-saudaraku, berhati-hati dengan ungkapan orang kami ingin bawa kamu ke arah Al-Quran dan Sunnah. Sebab semua yang ajaran sesat tadi, dalil asasnya semuanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang membezakannya adalah huraian kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Sebab itu jangan sewenang-wenang bila dengar sayang Sayyidina Hasan, sayang Sayyidina Husain, sayang Sayyidina Ali, sayang Siti Fatimah, oh ini Syiah. Oi, sanggup kita mengklasifikasikan saudara sesama Islam kita dengan ajaran yang sesat? La haula wala quwata illa billah. Berhati-hati. Hadis ni hadis sahih. Nabi bagi tahu, siapa sayang saya, sayang cucu saya dua orang ini, Hasan Husain, spesifik. Sayang bapaknya Sayyidina Ali, sayang ibu mereka Siti Fatimah, mereka akan bersama dengan saya dalam syurga. Jernihkan hatimu wahai saudara-saudaraku. Semoga Allah merahmati kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, sehati-hati. Semua orang akan klaim untuk kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, kepada Al-Quran Sunnah. Yang benar, tengok saya, pegang elok-elok. Yang betul, akidah mesti Asy'ariyah Maturidiyah. Yang fiqahnya mesti Imam empat mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan akhlaknya mesti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang ni yang kita pegang, yang betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Huraian mesti macam ni. Faham? Faham? Akhir. Jadi ganjaran orang yang mencintai Nabi besar, dia duduk terus dengan Nabi. Tak ada tempat yang lain lagi yang lebih seronok melainkan duduk dengan Nabi dalam syurga. Semoga Allah menempatkan kita dalam syurga. Amin. Yang terakhir, bahagian yang last, ada 5 benda. Bolehkah lagi 9 minit 2? Boleh ya? Lagi 9 minit 2. 5 rukun untuk mengadakan majlis maulid. Maqasid maulid kena ada 5 benda. Malam ni mesti kena ada 5 benda ni. Tak ada 5 benda ni, majlis ni tak bagus. Mesti kena ada 5 ni. Yang pertama, mesti kena ada salawat. Salawat adalah kunci kepada kejayaan. Semua panglima-panglima, semua para alim ulama, semua para salafus soleh, semua tokoh-tokoh agama yang muktabar, selawat mereka mesti paling banyak. Setiap malam 1000 selawat. Tuan-tuan senarai saja nama-nama ulama siapa dia. Semua selawat mereka muktabar dan mereka paling banyak selawat. Tu kunci kejayaan, selawat. Sebab apa? Man salla alayya maratan sallallahu alaihi biha asyar. Siapa selawat kat saya sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Kata ulama, selawat yang dibaca oleh Ustaz Fakhrul tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Allah selawat kepada Nabi, Allah malaikat selawat kepada Nabi, kita selawat kepada Nabi. Bila kita selawat kepada Nabi, Allah selawat dekat kita. Tak sama dengan selawat dekat Nabi. Yang selawat dekat kita tu, kata ulama, satu saja salawat, bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Satu. Ini kan pula kita selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat kita 10 kali, barang sudah pasti dia mesti paling bagus hidupnya. Dia tak akan menipu, dia tak akan buat onar. Orang yang mencintai Nabi, akhlak dia mesti kena cantik. Yang pertama, mesti dalam majlis ni selawat. Confirm daripada awal tadi, semua selawat. Yang kedua, dalam majlis ni mesti kena ada sirah nabawiyah. Tadi ada sikit kita dah cerita, sekali kita sambung lagi. Yang ketiga, mesti kena ada syama'il, cerita tentang kemuliaan susuk tubuh Nabi itu special. Yang Nabi Isa gembira yang diceritakan oleh Imam Muda Ashraf tadi, 500 tahun sebelum Nabi lahir. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun. Satu riwayat 600 tahun, satu riwayat. Maknanya bukan sehari dua Nabi Isa diangkat, esok Nabi Muhammad lahir. No, Nabi Isa diangkat, Nabi Muhammad lahir 500 tahun selepas itu. Sebelum sampai 500 tahun tu, Nabi Isa dah happy dah cerita dekat kita pasal susuk tubuh tu sendiri. Jangan kata susuk tubuh, nama dia tadi saja tak ada siapa boleh lawan. Sebelum Nabi lahir, berapa ramai anak-anak yang dinamakan dengan nama-nama Muhammad. Semua baby tu mati. Semua nama baby tu mati. Siapa saja orang Yahudi buh nama anak dia Muhammad, mati. Siapa saja buh, mati. Sebab apa? Allah jaga nama Muhammad khusus ketika itu untuk satu manusia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ib bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Seorang aja pakai masa tu. Jangan kata badan. Saya kita akan cerita sikit. Yang keempat, yang ni paling penting. Sebab malam ni nampak semua orang letih sangat muka. Makna kita masih tak berjaya lagi ni. Sebab nombor 4 apa dia? Kena timbul rasa happy, farah ketika memuji Nabi. Dan yang kelima, last kali, qasidah yang kita baca tadi. Apa dia? Memohon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqasid al-uzma, maqasid yang paling besar sekali, maqasid al-uzma ialah memohon syafaat Nabi. Semua 5 ni saya cerita pada tausiah yang kedua, insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah. Masa qasidah tadi padam semua. Kami pun tak tahu suara kami keluar dah. Gamanya ni jenama-jenama Yahudi pun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi. Ada berapa rukun maulid tadi? 5. Yang pertama salawat, yang kedua sirah nabawiyah, yang ketiga syama'il, yang keempat perasaan farah, gembira, dan yang kelima yang paling besar sekali, mohon apa? Baik, kita tengok. Yang pertama, salawat. Selawat adalah satu perkara yang penting dalam hidup kita dan satu-satunya amal ibadah yang diterima oleh Allah macam mana rupa keadaan kita sekalipun. Selawat. Amalan-amalan lain ada dalil penolakannya. Siapa semayang tak betul, tak elok dan sebagainya, Allah tak terima. Siapa yang puasa Nabi kata apa? Berapa ramai orang puasa yang hanya dapat lapak dahaga saja. Kemudian haji, umrah, ada siapa yang bergaduh, wala rafatha, wala fusuq, wala jidala fil hajj. Jangan buat bergaduh, jangan buat cakap kotor dan sebagainya. Kalau tidak, haji tak terima. Tapi salawat,
kita tutup aurat ke tak tutup aurat ke, kita pandai ke tak pandai ke, tahu agama ke tak tahu agama ke, semua siapa yang baca selawat Allah terima. Itu nombor satu. Selawat mesti kena baca. Yang kedua, iaitu sirah nabawiyah. Hari ini saya sentuh sikit saja, sebab nanti majlis-majlis maulid yang lain boleh dengar. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, ingat tak masa Nabi lahir, dalam rumah yang disebut oleh Imam Muda Ashraf tadi tu, ketika hari lahir Nabi tu, di dalam rumah mak Nabi tadi tu, ada 4 orang perempuan dalam situ yang menyambut hari kelahiran Nabi. Masa Nabi lahir ada 4 orang perempuan. Nombor 1, kita ada Ummu Aiman, itu khadam kepada bapa dan ibu Nabi. Yang kedua, ada Fatimah dalam situ, bukan anak Nabi, satu orang ibu kepada seorang khalifah selepas itu. Yang ketiga, ada mak kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, nama dia Syifa. Dan yang keempat, ada seorang lagi dalam tu, iaitu hamba kepada Abu Lahab, namanya Sayyidatuna Thuwaibah. So ada 4 orang yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Pendek cerita, semua yang menyambut kelahiran Nabi tadi, keluarga mereka soleh-solehah. Soleh-solehah. Itu luar biasa. Suwaibah sebagai contoh, sambut saja kelahiran Nabi, pergi jumpa dengan tuan dia Abu Lahab, bagi tahu saja, tuan dapat anak saudara, namanya apa yang lahir daripada Siti Aminah. Abu Lahab happy, kamu dibebaskan terus daripada jadi orang hamba, jadi merdeka terus. Khalas. Sedangkan nak memerdekakan hamba adalah satu perkara yang besar dulu, bukan senang semua orang nak buat. Tapi sebab happy Abu Lahab, bebaskan Suwaibah. Sebab apa? Allah bagi keberkatan dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkanlah kalau kita semua yang sambut dalam keadaan luar biasa, Allah akan bagi. Okay, itu sirah. 3, syama'il. Allah tadi dah baca dah, semua dah baca dah tadi syama'il. Rambutnya ikalma yang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Nabi kalau berdiri dengan orang yang tinggi, Nabi nampak lebih tinggi daripada mereka. Nabi kalau duduk dengan orang yang berjalan dengan orang yang rendah, biasa sahaja. Itu mukjizat Nabi. Badan Nabi, sebagian ulama kata dia boleh adjust ikut keadaan. Luar biasa. Rambut Nabi sampai hari ini ada orang menyimpan rambut Nabi. Sampai hari ini ada. Allahu Akbar. Apalagi guru-guru kami yang dapat jumpa dengan helaian-helaian rambut Nabi, cium mereka. Subhanallah. Luar biasa. Paling tidak, sikit saya share dengan tuan-tuan. Anak-anak tahfiz, bantu saya. Ayat akhir, kedua terakhir, suratul Kahfi. Qul law kana al-bahru, Masya Allah. Katakan, kalaulah air laut itu menjadi dakwat kepada menuliskan hikmahnya ayat Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, apa akan berlaku? La nafidal bahru qabla antan pada kalimatu rabbi. Sambung bagi habis. Walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah air laut menjadi dakwat menuliskan apa-apa hikmah dan juga penerangan ayat-ayat Al-Quran kalamullah, ayat laut tu habis, ayat laut habis dah tulis, ganti ayat laut yang kedua, belum tentu habis lagi kalimah ataupun hikmah daripada ayatul Quranul Karim. Punya luar biasa. Maknanya apa? Ayat Quran nak terjemah dia, nak cerita hikmahnya, 2 air laut pun belum tentu lagi boleh menceritakan keindahan apa yang ada isi kandungan dalam ayat Quran. Tuan-tuan tengok saya. Saya nak semua pula. Tadi anak tahfiz, sekarang semua bantu saya sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka. Aywa. Apa dia Allah kata?
bukankah kami telah melapangkan dada kamu wahai Muhammad? Maknanya dada Nabi disebut dalam Quran, nama dada Nabi disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan bagi tahu saya, dada ini cantik seperti mana? 2 air laut pun belum tentu boleh habis menceritakan cantiknya dada Nabi. Sambungan, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka alladhi wa qada dhahra. Belakang Nabi juga diceritakan dalam Al-Quran. Bagi tahu saya, ibu-ibu cerita saya, cantik mana belakang Nabi sehinggakan 2 air laut pun belum tentu boleh habis cerita indahnya belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu tadi kita cerita para sahabat, alangkah indahnya hidup ini kalau dapat kami dakap. Sebab apa? Para sahabat kalau ada peluang aja nampak badan Nabi, mereka akan peluk dan cium. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi ketika Nabi tengah gali kubur. Belakang Nabi bajunya buat kerja kan, belakang baju Nabi jatuh, belakang tu ada nampak tunduk dia, cium dia belakang Nabi. Sebab apa? Cantik yang tak boleh hurai dengan mulut. Sebab apa? Sebab 2 air laut pun belum tentu boleh menceritakan ayatul Quran, sedangkan tubuh badan Nabi disebut dalam Al-Quran. Ini Syama'il Muhammadiyah. Sebab itu para sahabat bila berdepan saja dengan Nabi, apa lantunan syair mereka? Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain. Cantik sangat Nabi Muhammad ni, mata pun tak boleh nak terjemah. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Takkan ada dah lagi orang perempuan yang boleh melahirkan anak secantik Nabi ini. Luar biasa. Sekali lagi ada Qamarun tak? Ada? Oh saya tak payah baca lah. Saya pergi sana. Saya pergi dia berkata, ini balun semua. Tausiah sama dia, qasidah sama dia. Hampa apa semua dia pada mic aku tadi. Para sahabat bila berdepan dengan Nabi, sebab Nabi cantik sangat, sampai tak boleh nak kata apa syair dia boleh kata, mata tak boleh terjemah, apa nama orang perempuan tak akan ada dalam dunia boleh lahir seanak macam ni. Sebab apa? Khuliqta mubarra'an min kulli 'aib. Tak ada aib, badan elok daripada ujung keluar. Tok Wan Nabi abang apa? Tok Wan Nabi kata, alhamdulillahillazi a'tani hadza ghulama thayyiba awdani. Lahir dia pun luar biasa daripada orang lain. Anda nak jumpa anak kita tak akan sama. Tak akan ada orang atas muka bumi yang lebih indah daripada yang ni. Akhirnya para sahabat kata, khuliqta mubarra'an min kulli 'aib ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Kamu cantik seperti mana yang kamu mau Allah. Ya Allah, saya nak mata saya bulu mata lentik, badan saya cantik, tegak, elok. Kalau saya berjalan gagah, rambut saya mau ikal maya. Seolah-olah Nabi request macam tu pada Allah. Allah buat Nabi cantik macam tu. La ilaha illallah. Cantiknya subhanallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 syama'il. Siapa yang nak baca syama'il nanti baca Imam At-Tirmizi, baca kitab-kitab Wafaul Wafa, baca kitab Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, baca banyak kitab yang menceritakan tentang cantik dan luar biasanya Nabi. 3, 4 farah gembiranya Nabi lahir. Tengok saya sikit, saya ambil masa tuan-tuan. Ingat tak Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah dapat Nabi, susukan Nabi, air susu melimpah ruah, bagi pula kepada yang lain. Tapi Nabi nak yang belah kanan, Nabi tak mau share dengan yang lain. Nabi bagi hak yang lain minum yang belah lain. Kemudian Halimatus Sa'diyah bawa Nabi sebab Nabi dia nak dia punya dulu. Nabi dia nak yang susu tu, Nabi nak kat dia. Dia nak bagi barakah kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah naik kaldai dia, bawa laju, potong semua orang. Kaldai pun happy, subhanallah. Sampai dekat kawasan Sa'ad tu, perkampungan tu. Bani Sa'ad tu happy, pokok-pokok tumbuh. Sampai yang sebelum bertolak tadi kering kontang, sampai pokok-pokok tumbuh, pokok pun happy. Kata Imam Syafi'i berdasarkan apa yang disebut oleh para sahabat, takkan kita tak boleh nak happy
Malu kita dengan binatang-binatang lain yang happy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, syafaat. Ni last saya sebut kat tuan-tuan, hafal, simpan, tanam, cerita dekat semua orang. Sebab apa? Syafaat adalah satu benda yang hari ini siapa pun tak terliuk nak ligan. Sebab sedangkan syafaat adalah benda paling penting dalam hidup kita. Pasal apa? Tengok, saya bagi contoh, saya cerita. Saya suka cerita contoh ni. Tengok. Ini guru-guru kita cerita. Katakan malam ni, bila kita main sini kan, dia ada kepungan tu. Tutup semua tu. Jadi bila nak main majlis ni, kena bayar. Siapa yang nak duduk depan ni, semua ni dah bayar dah seorang RM500 yang duduk. Macam konsert lah. Oh, konsert. Semua main duduk sini bayar RM500 yang duduk depan. Yang belakang sekali tu RM100. Siapa yang tak bayar, tak boleh. Dia duduk jauh, tak boleh main langsung. Dengar je pada jauh aja. Sebab apa? Dia tak bayar. Tiba-tiba sedang kita ceramah macam ni, yang nak duduk depan ni bayar RM500, yang belakang ni RM100. Tiba-tiba nampak ada satu orang duduk kat tepi sana tu. Lepas tu saya tanya penganjur, penganjur ni siapa yang duduk tepi tu? Kenapa dia tak main duduk sini? Penganjur kata, oh tak boleh, dia tak bayar. Yalah, kalau nak masuk kena bayar, kalau nak duduk depan kena bayar RM500. Disebabkan ada syafaat, buka kan, panggil dia masuk. Bila dia masuk, saya kata, duduk atas ni sekali tepi tu. Macam mana pula, tadi nak masuk pun kena bayar, apatah lagi nak duduk depan. Tapi bila ada syafaat, buka pun boleh buka, bayar pun tak bayar-bayar, duduk atas sekali. Itu syafaat. Maka kata ulama, biar apa keadaan kita sekalipun, ada syafaat, masuk syurga. Semua undang-undang terhalang, habis. Semua undang-undang habis, tak pakai dah. Yang tadi nak masuk kena bayar RM500 depan, RM100. Apatah lagi duduk atas. Duduk atas barangkali kena bayar RM1,000. Ini bayar pun tidak, tapi duduk depan. Sebab apa? Ada syafaat. Begitulah keadaan kita. Rebutlah syafaat, supaya Allah bagi peluang pada kita dengan condition kita yang serba hina ini. Allah bagi peluang untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, binisbah kepada nama Mim Ha Mim Dal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengundur diri, alang-alang kata syafaat itu pada salawat, saya nak ajak satu salawat malam ni. Semua baca salawat ini, hadisnya sahih. Kata Imam Ruwaifi' Sayyidina Ruwaifi' Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata ulama, hadis ini hadis hasanun sahih. Maknanya hadis sahih. Nabi kata, siapa baca selawat ni, wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia dapat syafaat saya, kata Nabi. So saya baca kali pertama, tuan-tuan dengar. Saya baca kali kedua, tuan-tuan dengar. Saya baca kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kita ikut baca sama-sama. Boleh? Selawatnya bunyi macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yawmal qiyamah. Ingat, selawat ni semua tuan-tuan bisa baca. Hanya 3 perkataan je tuan-tuan tak bisa dengar. Wa anzilhul, tuan-tuan tak bisa dengar, jarang dengar. Maq'adan, tuan-tuan tak bisa dengar. Muqarraba minka, yang ni tuan-tuan tak bisa dengar. Adapun yang lain semua tuan-tuan bisa dengar. Jadi tumpukan perhatian pada 3 ni. Okey? Sekali lagi, saya baca kali kedua dengan elok-elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ni tuan-tuan dah hafal dah, tak payah susah-susah. Yang seterusnya, wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah pun tuan-tuan dah pandai dah sebut. Okey? So kali ketiga ikut sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Lagi sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah.
Last sekali lagi. Allahumma. Nanti sekejap. Kalau siapa yang nak buat TikTok ke apa, rakam cepat. Yang nak hantar kat keluarga ke apa, rakam cepat. Sekejap lagi. Dia nak ulang kali ketiga ni. Sedia? Abang kameraman naik atas sikit. Dia nak buat belakang nanti nampak. Okay, nice. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Okay, ulang sendiri. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Berselera. Nampak macam semangat dah tadi tu. Lagi sekali. Wa anzilhul muqarraba minka. Salah tu. Wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Last sebelum saya duduk. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Semoga Allah memberikan kita syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah.